Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa la udwana illa ala zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi Ustazah Linda di bawah tajuk Kewajipan Memelihara Kehormatan Diri tingkatan 3. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah Ustazah akan sama-sama berbincang dengan anak-anak semua kewajipan memelihara kehormatan diri. Okey, tajuk ayat tilawah kefahaman tingkatan 3. Okey, surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Okey, standard pembelajaran 1.24.1 baca ayat dengan betul, lancar dan bertajwid. Menyatakan terjemahan ayat, menghuraikan perintah Allah yang terdapat dalam ayat 30 hingga 31 ini, merumuskan pengajaran ayat. Okey, ini dia ayat daripada surah An-Nur ayat ke-30 hingga ke-31. Okay, yang mana melalui ayat ini kita dapat menghuraikan beberapa perintah Allah yang berkaitan dengan menjaga kehormatan di diri atau menjaga maruah di diri. Okey, mari kita lihat terjemahan ayat. Okey, terjemahan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka dan memelihara kehormatan mereka. Zalika azka lahum, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa-apa yang mereka kerjakan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihin. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menundukkan pandangan mereka daripada memandang yang haram. Wa yahfazna furujahun, dan memelihara kehormatan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir sahaja. Okey, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir sahaja. وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنْ, dan hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala ke paras dada mereka. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنْ, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka. أَوْ آبَائِهِنَّ au abai bu'ulatihin, atau bapa mereka atau bapa mentua mereka. Au abnaihinna au abnai bu'ulatihin, atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka. Au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhawatihin, atau saudara-saudara mereka atau anak-anak saudara mereka yang lelaki atau anak-anak saudara mereka yang perempuan. Au nisaihinna au ma malakas aimanuhun, atau perempuan Islam atau hamba mereka. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal, atau orang gaji daripada orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan. Awit tiflil lazina lam yazharu ala auratin nisa, atau kanak-kanak yang belum mengerti tentang aurat perempuan lagi. Wala yadribna bi arjulihin, dan janganlah mereka menghentakkan
meluruskan kaki mereka. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, untuk diketahui orang perhiasan mereka yang disembunyikan. Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang yang beriman. La'allakum tuflihun, semoga kamu berjaya. Okey, demikian terjemahan ayat. Okey. Apa perintah Allah dalam ayat ini? Okey, antaranya ialah sentiasa ingat Allah dengan berzikir, hindari tempat maksiat, mengalihkan pandangan jika terlihat maksiat, banyakkan puasa sunat. Okey, ini ialah panduan untuk kita menundukkan pandangan. Okey, antara perintah Allah yang terdapat dalam ayat ini ialah menundukkan pandangan. Okey, yang pertama Allah kata tundukkan pandangan. Okey, macam mana cara untuk kita menundukkan pandangan kita? Antara panduan yang diberi ialah agar kita dapat tundukkan pandangan kita daripada melihat perkara-perkara maksiat, ialah dengan sentiasa ingat Allah melalui berzikir. Yang kedua, hindari tempat maksiat. Yang ketiga, alihkan segera pandangan jika kita terlihat benda-benda maksiat atau benda-benda yang tidak baik. Dan yang keempat, banyakkan puasa sunat. InsyaAllah dengan 4 panduan yang diberi ini, kita dapat menundukkan pandangan kita daripada melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ini perintah Allah yang pertama, menundukkan pandangan. Okey, kita lihat yang seterusnya ialah perintah yang kedua ialah memelihara kehormatan diri. Kalau tadi menundukkan pandangan, yang ini memelihara kehormatan diri. Perintah yang kedua. Okey, apa yang dimaksudkan dengan memelihara kehormatan diri? Antara panduan yang diberi ialah hindari perbuatan zina, lesbian. Ini semua ialah perkara-perkara yang boleh menyebabkan kehormatan diri kita tercemar. Jadi hindari perbuatan-perbuatan tersebut. Yang kedua, berpakaian menepati kehendak syarak. Dengan berpakaian menepati kehendak syarak sebenarnya melabuhkan tubuh, tidak berpakaian ketat, tidak berpakaian jarang, sebenarnya dapat memelihara kehormatan diri kita. Jaga batas pergaulan. Ada kala memerlukan kita untuk berinteraksi dengan orang yang bukan sejenis dengan kita. Jadi jaga batas pergaulan. Jangan berlebihan kerana kita diperintahkan untuk memelihara kehormatan diri kita. Jadi perlu antara panduan yang diberi ada dah ni. Hindari perbuatan zina, lesbian, berpakaian menepati kehendak syarak, jaga batas pergaulan, jaga tata susila dalam pergaulan. Kalau kita ikuti panduan ni betul-betul, insya-Allah kehormatan diri kita terjaga dan seterusnya kita dapat mentaati perintah Allah dalam ayat surah An-Nur ini. Itu yang keempat. Yang kelima, bercakap perkataan baik. Percakapan kita pun sebenarnya melambangkan harga atau kehormatan diri kita. Bercakap benda-benda yang baik, insya-Allah maruah, kehormatan dan harga diri kita terpelihara. Jadi ikut panduan ini yang diberi 5 ni, insya-Allah kita dapat memelihara kehormatan. Kita tengok yang seterusnya. Apa perintah Allah lagi? Memelihara kehormatan diri, masih lagi disebut dekat sini, elakkan diri 3 daripada 3 perkara ni. Apa dia?
disentuh oleh orang yang bukan mahram. Okey, di sini Ustazah nak ingatkan juga. Okey, walaupun di sini tertulis orang bukan mahram, hati-hati juga sekiranya disentuh oleh yang mahram kita pun. Okey, yang kedua, apa dia? Elakkan diri daripada diraba. Tak kira lah siapa saja, elakkan diri daripada diraba. Dan yang ketiga, jauhi orang yang andai kata dia tunjukkan kepada awak gambar-gambar lucah atau gambar yang tidak senonoh. Elakkan tiga-tiga perkara demi untuk memelihara kehormatan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Okey, kita tengok dekat sini apa dia di sini. Okey, perintah Allah lagi yang ketiga, menutup aurat. Okey, dalam perintah ini tak kira lelaki atau perempuan, okey, menutup aurat itu wajib. Aurat perempuan kita tahu seluruh tubuh badan kecuali muka dan pergelangan tangan. Aurat lelaki antara pusat dan lutut, tetapi pelihara jugalah bahagian-bahagian lain kan yang sempurna untuk ditutup. Ini dia gambaran aurat perempuan. Labuhkan tudung, pakai stokin. Gitu juga dengan lelaki. Ustazah bagi contoh, kalau nak bermain bola tu, janganlah berseluar pendek sebab nampak lutut aurat. Pastikan tertutup. Tak semestinya pakai seluar panjang kita kalah dalam permainan, tak. Yang penting kita taat perintah Allah menutup aurat. Tu dia, tutup aurat lelaki maupun perempuan. Kita lihat yang seterusnya, ciri-ciri pakaian yang digariskan dalam Islam. Tudung yang labuh menutupi dada serta tidak jarang. Lengan baju panjang hingga ke pergelangan tangan. Baju yang labuh dan longgar serta tidak jarang. Kain atau seluar yang dipakai perlu labuh hingga ke buku lali. Memakai sarung kaki. Ini ciri-ciri pakaian yang dah cantik, dah digariskan oleh Islam kita. Seterusnya kita tengok keadaan aurat seorang perempuan. Seorang perempuan ketika bersama dengan wanita Islam lain, aurat dia adalah dari pusat hingga lutut. Ini yang digariskan, tapi tergamak ke kita walaupun sesama perempuan, untuk menutup dari pusat hingga lutut sahaja. Yang kedua, ketika bersama dengan lelaki mahram, abang, adik kan, dari pusat hingga lutut, namun sekiranya dikhawatiri boleh menimbulkan fitnah, hendaklah berpakaian sopan yang boleh menutup tubuhnya. Faham ya? Yang ketiga, ketika bersama dengan lelaki bukan mahram. Kalau bersama lelaki bukan mahram, seluruh badan lah. Kan? Kecuali muka dan tapak tangan. Dah nama pun kita bersama dengan lelaki bukan mahram, jadi kena tutup semua kecuali muka dan tapak tangan. Dan yang keempat, ketika bersama dengan wanita bukan Islam, seluruh badan kecuali anggota yang zahir ketika bekerja. Ini aurat ketika bersama wanita bukan Islam. Aurat bersama, misal kata perempuan Aminah ada kawan nama dia Ahmoy, kan? Duduk serumah, misal kata, apa aurat dia? Seluruh badan kecuali anggota yang zahir ketika bekerja. Ini keadaan aurat seorang perempuan. Kemudian apa lagi perintah Allah dalam ayat ini? Adalah bertaubat. Apa maksud taubat? Taubat ialah perbuatan kembali kepada Allah dengan menyesal, bersungguh-sungguh terhadap dosa yang telah dilakukan. Taubat ialah kembali kepada Allah dengan perasaan menyesal, bersungguh-sungguh rasa kesalnya tu atas dosa yang telah dilakukan.
Itu maksud taubat. Okey, itu maksud taubat. Ini contohlah. Okey, dia bangun solat taubat tengah malam kan. Okey, seterusnya kita lihat apa dia cara bertaubat dan syaratnya. Berkaitan dengan tadi. Okey, cara bertaubat dan syaratnya, yang pertama hendaklah menyesal atas dosa yang dilakukan. Sebab kita kembali kan ke jalan Allah, jadi sesallah. Okey, sesal dengan betul-betul penyesalan atas dosa yang pernah kita buat. Itu maksud taubat dan cara dia. Syarat dia. Yang kedua, berhenti lakukan dosa. Dah kita sesal atas apa dosa yang kita buat tu, maksudnya kita berhentilah buat dosa tu. Kan? Yang ketiga, berazam. Okey, azam tanam dalam hati kita tak ulang dah benda dosa tu. Dan yang keempat, minta maaf dan pulangkan hak. Okey, andai kata dosa yang kita buat itu berkaitan dengan orang, okey, jumpa orang tersebut dan andai kata kita dosanya ialah mencuri contohnya, okey, ada hak orang kita ambil, pulangkan semula. Itu cara taubat dan syarat dia. Menyesal, berhenti buat, berazam tak buat lagi, minta maaf dan pulangkan hak. Okey, minta maaf dan pulangkan semula hak tersebut. Okey, apa pengajaran ayat? Yang pertama, anak-anak kita sebagaimana yang kita tahu, kalau pengajaran ayat kita mulakan dengan perkataan kita hendaklah. Kita hendaklah menundukkan pandangan daripada melihat perkara haram agar beroleh syurga. Yang masuk dalam syurga ialah orang yang tundukkan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang tidak baik. Tapi kalau rasa tak nak masuk syurga, bolehlah kita lihat benda-benda yang tak elok. Na'udzubillah min zalik. Okey, yang kedua, kita hendaklah berpakaian menutup aurat agar terhindar daripada fitnah dan gangguan. Selalunya yang diganggu, yang difitnah ialah orang yang suka mempamerkan aurat dia. Sebab orang lain tertarik. Okey, so apa yang perlu kita buat? Daripada ayat ni Allah dah kata tutup aurat. Kenapa Allah suruh kita tutup aurat? Supaya kita terhindar daripada fitnah dan gangguan. Jadi pengajaran ayat yang boleh kita ambil apa dia? Kita hendaklah berpakaian menutup aurat agar terhindar daripada fitnah dan gangguan. Okey, apa lagi pengajaran ayat yang seterusnya ialah kita hendaklah sentiasa bertaubat agar dicintai Allah. Okey, kita tak tahu taubat kita Allah terima atau tidak. Jadi apa yang perlu kita buat? Selalu bertaubat, sentiasa bertaubat. Okey, agar dicintai oleh Allah. Okey, yang seterusnya kita hendaklah jaga kehormatan diri agar hidup diberkati Allah. Jaga kehormatan diri agar Allah berkati hidup kita, bertaubat agar Allah cintai kita. Demikian Ustazah kongsikan kepada anak-anak surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang diridai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.